OBS. Okay. Tapi sebelum tu, nampak ke? Dia dah start saya punya screen. Dah start saya punya screen. Okay, saya menggunakan Sway untuk presentation saya. So, saya boleh share lah supaya ada panduan sikit lah ya. Okay, saya akan share dekat Q&A. Okay, sebentar. Jadi saya ada share dengan pengajar supaya pengajar boleh share lah dengan kita punya audience. Boleh? Boleh? Tak apa. Nanti saya mohon biar izin minta saya share untuk saya punya slide ataupun saya punya link. Okay. Sekarang ni saya tak nampak untuk ke chat tu. Saya cuba dapatkan link Q&A juga. Cik Kashif boleh tolong saya tak? Okay, so sebab saya bercakap seorang kan, saya tak respon. Okay, from audience. Okay. Saya nak lihat. Okay, saya dah nampak. Okay, itulah kita ni sebagai pengajar, so kita but kurang jelas. Okay, dengar tapi kurang jelas. Nanti saya nak dapat apa nama, saya nak tengok settingnya macam mana. Dan saya, okay, sebagai pensyarah pun samalah. Kita perlu kena pasti dulu ada ke tak masalah-masalah teknikal seperti ini. Okay. So, setakat ni saya punya suara okey ke? Saya punya okey ke suara saya? Puan Musyrah, mungkin boleh adjust mic. Testing. Sekarang boleh. Okey. Ya. Okey, baru jelas. Okey, terima kasih Puan. Okey, inilah benda yang biasa kita akan panik apabila berlakunya live di sini kan. Tapi saya cuba prepare myself. Okay, so okay, baru jelas. Okay, terima kasih guys untuk feedback. Okay, so today saya akan terangkan lah. Okay, izinkan saya present dalam bahasa Melayu juga, mix. Okay, untuk new norm, okay, stream your class. Okay, so semua orang sekarang ni mungkin dah terbiasa dengan streaming. Okay, ni saya. Okay, saya akan go through dengan topik-topik yang biasanya kita akan orang kata selam ke dalam macam mana kita nak buat live classroom ataupun streaming dalam classroom. Okay, actually dekat dalam kita punya worldwide, okay, ataupun kita banyak dalam kelas, kita banyak guna asynchronous dan synchronous. Tapi memandangkan sekarang, okay, kita punya social live streaming sangat orang kata very fast dan orang kata sangat cepat dia punya servis dan orang kata tak ada masalah untuk kita laksanakan live streaming. Okay, dan kita lihat kat sini live streaming, okay, ada dua kategori. Biasanya kita akan live through social media ataupun kita akan menggunakan platform-platform tertentu. Okay, dan menurut Chibe, okay, 2016, okay, dia introduce streaming sebagai term which is kita guna social live streaming service ataupun SLSS. Okay, live streaming is a way connecting with people around the world, okay, using internet and technology lah. Okay, ni antara platform yang telah saya gunakan seperti YouTube, seperti Facebook, okay, sewaktu saya menjalankan kelas online. Okay,
So hari ni kita tengok kenapa kita kena live streaming. Okay, adakah kita ikut trend ataupun susahlah kita meletakkan sesuatu benda yang macam cabaran pada kita bila kita tak tahu sebenarnya. So sebenarnya nak live streaming mudah saja. Okay, so everyone, saya rasa semua yang dekat dalam live ni dah pernah biasalah, okay, buat live streaming. Okay, kalau tak pernah, saya cuba guide. Okay, okay. Okay, so di sini juga kita lihat, okay, kita ada, kenapa kita buat live streaming ni, because keep pace with globalization. Okay, yang mana kita tahu bila kita buat macam rakaman kan, so kita perlukan data yang besar, size kita punya storage, and sebenarnya kita boleh go through to the cloud storage and so on. But globally orang dah biasa buat benda tu. Gaming, kebanyakan yang buat live streaming adalah gaming. Tapi education sekarang ni dia dah orang kata ke depan, okay, untuk melaksanakan live streaming. Okay, dan kita nak attract lah. Kebanyakan yang buat live streaming adalah orang yang buat sales lah, orang buat marketing. So dia nak attract user ataupun produk yang dia jual. Okay, dan untuk dalam education kita tengok kita ada independent learning. Okay, independent learning. So once kita nak interact dengan student, okay, kita perlu ada konsep independent learning. Okay, dan authentic learning experience, umpama kalau kita nak deep learning ataupun kita nak tunjuk cara kepada learning experience tersebut, ataupun kita nak minta student engage dengan kita boleh gunakan streaming live concept juga. Serta dalam communication and interactivity lah, of course. So kita nak ada two way, right? Okay, umpama kita buat sekarang ni, bila kita nak lihat kita punya peserta bagi respon, so kita nak ada orang kata two way communication. Okay? Okay. Kalau saya terlaju pesan kat saya ya, sebab saya masuk mungkin cakap laju lah sikit. Okay, so kita tengok sebelum ni live streaming, traditionally kita lihat pada zaman-zaman kita kecil lah. Okay, zaman kita kecil, live streaming tu sebenarnya diguna pada broadcast lah, macam television dan menggunakan sekarang kita lebih delivery through internet content, okay, dan real time. Cuma kalau kita menggunakan social media, mungkin ada delay sedikit lah menggunakan third party software seperti OBS, StreamYard dan sebagainya. Nanti saya akan tunjukkan. Okay, so dia adalah live television actually. Kita dah boleh, bila kita dah buat live streaming, kita dah boleh buat live television broadcast kita sendiri. Okay, so over the airwave via television signal. Okay, kebiasaannya internet lah. Bila ada internet, okay, hari ni, so ada software dan ada device seperti laptop, okay, smartphone, tab, kita dah boleh buat live streaming. Okay, so this one adalah perisian, okay, perisian yang biasanya dekat luar sana ataupun kita boleh gunakan, iaitu OBS. Okay, cuma OBS ni dia tak ada masalah, dia free source lah maksud saya, dia open source. Okay, dan yang kedua adalah StreamYard. Okay, StreamYard, okay, cuma dia ada beza lah dari segi licensing. Okay, kalau StreamYard, okay, kita tengok lagi kita ada okay, kita ada Streamlabs, okay, kita ada Facebook, kita ada pelbagai lagi, YouTube Live and so on. Okay. Okay. So dekat sini kita lihat dia punya cara pemasangan sebenarnya. Untuk OBS ni misalnya, okay, ataupun video software yang lain, dia perlu di-install dekat dalam satu PC lah ataupun dalam satu device yang mana yang ada OS yang boleh install OBS. Okay, dan kita akan connect dengan kamera, mic, okay, screen capture media device tadi. Okay, dan kita akan streaming through OBS server.
OBS server, streaming server sendiri. Dan and then ataupun kita boleh guna third party macam Facebook, YouTube, okay, dan sebagainya. Okay. Dan kita boleh and then kita connect lah dengan audience yang connect dengan kita punya hyperlink. Okay, jelaskan? Jelaskan kat sini? Mungkin saya stop sekejap. Ada soalan ke Cik Akasha? Ada sebarang soalan ke yang saya boleh buka ataupun saya boleh teruskan? Okey Puan, boleh. Saya Okay, so saya jawab terus sebab saya macam at least ada interact dengan apa nama kita punya audience. Ada tanya adakah kita perlukan laptop sahaja, adakah mencukupi? Okay, betul. Kita nak okay, so untuk jawapan kepada Angelia, kita hanya perlu laptop sahaja, betul. Okay, tak ada masalah. Kita hanya menggunakan satu laptop sahaja untuk kita buat streaming. Okay, streaming server apa yang Puan guna? Untuk Cik Samsul, saya setakat ni saya tidak menggunakan streaming server apa-apa. Saya menggunakan third party lah servis, contoh daripada Facebook, daripada YouTube. Menggunakan antara third party adalah OBS. So nanti kita akan connect. Okay, kita akan tunjukkan macam mana connection ataupun kita nak masuk stream key itu ke dalam OBS. Okay, adakah menjawab soalannya? Cik Samsul Arif? Okay. Okay, saya teruskan ya. Okay, so streaming server ni mungkin ada yang confused lah. Okay, streaming server ni bukan dekat tempat kita. Kita hanya install OBS dekat sini. So kita perlukan macam kamera, mungkin ada yang nak guna third party macam beberapa view kamera kan. Kamera handphone sendiri kita boleh connect dengan kita punya OBS ni berada dekat dalam desktop ataupun laptop kita sebenarnya. Okay. Dan kita boleh guna beberapa kamera lah macam saya kata tadi. Kamera sama ada webcam, kita boleh pakai kita punya kamera daripada handphone, okay. And then kita ada install beberapa software yang lain lah, okay, dalam PC kita selain daripada OBS. Okay. Okay, betul. Okay, terima kasih untuk apa nama bagus yang menjawabnya. Ya, betul Cik Muhammad Hafiz. Okay, okay, audien boleh respon tak masa live streaming? Of course boleh, tak ada masalah. Boleh respon. Especially pengalaman saya banyak guna Instagram, Facebook dengan YouTube kan. Cuma jika kita nak macam proper kan, kita perlu ada dua lah device. Satu untuk kita jadi sebagai producer, satu kita jadi presenter lah. Okay, sebab producer ni dia akan ada outline dia ataupun dia punya nanti saya tunjuk dia punya orang kata image view dia dia punya display tu berbeza lah. Okay, sebab kita sebagai lecturer kan kita nak jadi producer, kita lah nak jadi host. So untuk keselesaan sebenarnya perlu ada dua device lah. Satu laptop lagi ataupun satu desktop, satu lagi kita akan gunakan macam ni sebab saya guna kamera daripada laptop saya. So saya sebab saya juga host, so yang controlnya adalah producer actually. Okay. Okay, so kebiasaannya kita guna YouTube Live, okay, Instagram Live. Ni OBS adalah software je lah. Okay. Okay. Ya, betul.
Okay, so sekarang ni kita terus masuk kepada how to using OBS for streaming. Boleh? Semua dah sedia ya? Okay, sebab ni adalah benda yang very, orang kata tak boleh go through teori deep sangat, kita kena buat sebenarnya. Kita kena install OBS tu. Baru kita nampak macam mana nak jalankan kita punya ataupun kita nak menggunakan OBS Studio ini. Okay. Dan ada soalan tak setakat ni? Saya tengok macam ada soalan ni. Okay. Bagaimana dengan penggunaan kapasiti internet sewaktu live streaming ini? Adakah ia lebih banyak memakan data internet? Kebiasaannya Cik Zakwan, terima kasih dengan soalannya. Kebiasaannya kita memang guna live streaming ni menggunakan orang kata unify streaming dekat rumah lah. Jaranglah kita pakai kita punya data daripada mobile lah. Okay, apakah spek PC minimum untuk live streaming? Okay, jika Tuan Puan hanya mempunyai CPU yang orang kata yang sekarang yang bila dah beli tu memang dia dah standard kan. So at least kena RAM lebih kurang macam 8 hingga 16. Kalau nak best memang 16 lah. 16 gig RAM. Okay. Dia punya CPU gigahertz lebih kurang 2.8 ataupun 3.6 ke atas. Okay, ada yang bertanya lagi antara FB, IG, YouTube mana lebih baik dari segi performance. Okay, terima kasih Fitriana. Okay, Nurhuda Fitriana. Pada saya semua produk macam yang Maxsoft, media sosial, tak ada masalah. Tak ada masalah sebab yang the best pun saya tak boleh nak bagi orang kata reviewer jugalah. Sebab tiga-tiga memang bagus. Tiga-tiga memang bagus, Fitriana. Cuma biasa dengan tak biasa je lah. Sebab kita kena tengok audience kita juga. Macam kadang-kadang student kita dia tak ada akaun Facebook kan, betul tak? So IG dia lagi suka. So kalau macam kita jual produk bersama, IG, orang lagi suka guna IG. Okay, so kita boleh buat dua sebenarnya. Kita boleh buat dua, boleh serentak dalam masa sama, kita boleh serentak ke beberapa platform. Okay. Saya jawab dulu soalan sambil sebelum saya teruskan dengan OBS. Okay, StreamYard dengan OBS mana lagi bagus? Okay, StreamYard actually dia SaaS, dia software yang licensing. Maksudnya kalau kita berapa kali je dia free, after that kita kena bayar. Lebih kurang macam $20 tak silap saya sebulan. Minta maaf Puan Sania. Boleh. Kita memang excited banyak soalan. Itulah kan, semua excited macam mana nak jadi streamer kan. Betul. Jadi mungkin Puan Maswira boleh demo dulu selama 30 minit dan mungkin kita bagi 15 minit untuk Q&A session tu. Okey? Boleh. Okay, saya teruskan ya. Okay. Okay, terima kasih. Okay, alright. Thank you. Itulah ramai yang alhamdulillah kan. Okay, overall, okay, sebelum kita nak go through kita punya OBS ni, saya nak Tuan Puan kena pastilah. Okay, kita ada beberapa dia punya layout. Okay, saya buka saya punya OBS-nya. Okay, saya dah ada cuba buat. Okay, kalau tak clear, bagi tahu. Okay, once kita dah install OBS, okay, kita ada scene, kita ada source, kita ada audio mixer, okay, scene transition, okay. So dia mungkin akan berubah-berubah, okay. Kalau saya tak nak guna recording macam ni, lebih kepada recording mode, okay. Dan untuk studio mode, bila kita tekan, dia akan ada dua orang kata paparan, okay. Preview dan
preview dan program. Okay. Dan kebiasaannya bila kita nak buat live, okay, kita akan masukkan scene, betul tak? Scene pertama biasanya dia akan jadi banner lah ataupun kita punya montage, betul tak? So kita boleh set, okay. So kalau kita mula sebagai pemula dekat bahagian scene ni memang kosong. Okay. Boleh ke? Ke saya terlalu laju? Boleh Cik Akasha? Okay. Saya lagi suka mode this one lah, mode studio ni. Because kita akan nampak scene, source, okay, audio mixer, transition and ini yang part yang paling penting lah, okay, untuk control dengan setting and so on, okay. Kalau kita nak buat recording, kita boleh guna recording lah, dia terus auto start recording, cuma dia akan masuk ke dalam kita punya CPU, maksudnya dia akan save as dalam kita punya desktop ataupun laptop, okay. So sekarang ni kita nak belajar nak buat streaming, tapi sebelum kita buat streaming, kita kena tahulah macam mana kita nak setkan scene, okay. So pertama sekali untuk add scene, okay, kita klik button dekat tambah dekat bawah ni, okay, so dia akan bagi tahu, okay, nama scene apa, okay. And then kita boleh buat lah, okay, contoh kita add scene dia sebagai banner, okay, banner ke montage ke, salah kan? Okay, so kita okay. So akan ada sources lah yang dia suruh kita pilih. So bahagian sources ni kita akan pilih lah, kita plus, okay, sama ada sources tu kita nak buat keluar, kebiasaannya saya akan pilih image lah. Okay, so saya akan pilih image. Okay, so bila saya pilih image, dia akan bagi tahulah banner satu ke ataupun kita nak set dia nombor satu kan contohnya. Okay, so kita akan browse banner tersebut. Okay, browse banner tersebut berada dekat mana. Biasanya kita akan simpan setepat lah banner kita semua tu kan. Okay, dan bila kita lihat, okay, bila kita open, okay, so dia akan berada dekat dalam kita punya ni. Okay, kita kena klik dekat scene dulu. Okay, and then untuk kita tak nak gambar ni kembang, kita akan shift lah. Okay, shift. Kebiasaan dia ke tengah-tengah je lah, macam tu. Okay, ni adalah keseluruhan ni bila kita live dia akan nampak sebenarnya hitam-hitam ni juga. Okay, so nak cantik kita tengok size kita punya preview ataupun kita punya window sizing ni. Okay, so kita boleh tengok kita punya property lah, kebiasaannya default dia macam ni lah. Okay, so kalau nak nampak cantik, so kita kena ada filter lah ataupun kita boleh set background yang sama dengan kita punya banner. Okay, okay, so dah siap dengan add new scene banner. Okay, apa yang kita nak masukkan dalam kita punya ni. Okay, macam ni sekarang ni bila kita nak mengajar, so of course kita nak letakkan kita punya sources semua kan, betul tak? Okay, dan perkataan, okay, perkataan ataupun logo ke, okay, kalau sekarang orang banyak menggunakan macam bila kita so untuk petang ni saya ajar beberapa function yang paling penting je lah, okay. Contoh kita nak add new scene, yang kedua kita wajib ada audio input capture, sebab bila kita bercakap kita nak kita punya audience dengar lah, macam tadi kan saya tak dengar apa yang saya cakap, so kena ada testing. Ni nampak kalau dia terlalu slow, ni kita adjust dia kat mixer. Sekarang dah tak perlu beli mixer yang fizikal dah, so kita just gunakan OBS sebagai mixer kita. Okay, kalau nak buat background background sound ke, kita boleh tambah kat sini, tak ada masalah. Okay, okay, yang kedua kita perlu ada window capture device. Okay, ni yang sangat penting lah, sebab window capture device ni dia akan ambil gambar daripada webcam kita. So kalau komputer desktop tu tak ada webcam, okay, kita bila kita plug in dengan webcam, dia automatic boleh display kita punya muka kat sini. Okay. Okay, mungkin ada yang tanya macam mana nak buat bulat macam ni. Okay, nak buat bulat macam ni,
saya menggunakan filter. Okay, saya menggunakan filter kat sini. Okay, macam ni kita nak tengok ni kita tak nak pakai saya punya kamera ni, tapi saya nak pakai kamera daripada handphone. So saya boleh ambil Irium webcam. Tapi kalau Irium webcam ni kita kena install Irium dululah. So dia akan once kita punya device connect dengan kita punya laptop, so kita boleh select Irium webcam. Okay, so for the default saya pakai FaceTime saya punya laptop. Okay, jelas ya? Okay. Okay, untuk masking tadi saya teruskan Okay, masking ni saya buat filter sebenarnya. Okay, bila kita pilih video capture device, kita boleh tambah filter. Okay, dan saya menggunakan yang bulat ni adalah nama dia Image Mask Blend. Okay, kita dekat bahagian effect filter ni kita tambah, and then kita boleh buat Image Mask Blend. Kita boleh tambah. Okay, boleh tambah. Okay, contoh saya nak tambah sekali saya baru nak buat. Okay, contoh. Oh, sebab dia dah ada guna, kita dah menggunakannya. So kita tak boleh, kita kena delete dulu. Okay, saya tunjuk satu-satu. Yes. Okay, kita plus. Kita pergi image mask. Okay, okay. Okay, sebelum tu kita nak jadikan dia bulat kan tuan-puan. Kita kena cari image mask dekat dalam Google. Okay, kita Google image mask OBS. Okay, so dia banyak dia bagi kan. So kita save satu. Kalau kita nak buat dia petak, so kita cari yang petak. Okay, dia bukan overlay tapi dia adalah image mask. Okay, kita right click, kita save. Okay, kita save. Macam saya dah save kan, so tak perlulah. Okay, kalau saya nak buat yang kedua, okay macam ni kan, saya nak ambil yang berapa segi ni kan. So saya save as, letak kat satu tempat lah supaya jumpa. Okay, save. Okay, and then kita pergi kat sini balik. Okay, kita browse. Tadi kita dah pilih kan image mask blend. Okay, lepas tu kita browse. And then kita ambil hexagon tadi lah. Okay, nampak? Sekarang kita jadi kita jadi hexagon. Okay, kita close je. Kita tak perlu save. Okay. So kita boleh move lah kat sini ke, kat mana ke. Okay. Dan yang ketiga, tadi saya dah tunjuk untuk window capture, saya dah tunjuk untuk audio, okay. Dan seterusnya saya nak tunjuk ni, nak tambahkan kita punya display capture. Okay, display capture ni dia punya property tengok. Kalau kita nak tahu kita punya GPU kita, dia boleh scan apa yang kita nak orang kata nak ajar kan. Nanti dia akan, sebenarnya dia akan keluar display capture macam ni. Ada pengalaman saya yang tahun lepas bila saya buat kursus bersama rakan dekat Politeknik Mesin, dia tak keluar macam ni. So dia tak keluar sebenarnya masalahnya yang pertama, kita punya CPU dia nak 64 bit. Okay, kita punya OS kita nak 64 bit untuk boleh install OBS ni. Kalau kita pakai laptop kita 32 bit, kita tak boleh. Kita tak boleh nak buat display capture ni. Okay. So kena format dulu ataupun cari desktop ataupun laptop yang 64 bit. Okay, yang kedua mungkin dekat kita punya setting ni lah display capture kita. So untuk dia display slide kita nanti perlu ada display capture tu. Tak semesti slide lah. Kalau macam biasanya saya suka juga bila buat satu event ke apa, so saya nak terus dia broadcast kan. So saya scan theme tadi tu, so saya menggunakan display capture juga ataupun window capture. Okay, kita tengok kalau window capture apa yang dia buat. Window capture biasanya dia akan scan lah ataupun desktop ke. Kebiasaannya kita akan ambil display capture lah. Okay. Okay, so dekat bawah ni kita ada perkataan juga kan. Yang ni macam tadi display capture ni kita boleh besarkan. Okay. Bila kita ambil display capture ni, jangan lupa kalau kita nak besarkan tekan shift.
Kalau tak dia mengembang macam pelik kan. Macam tu. Mengembang lah maksudnya. Okay. So untuk kita buat macam perkataan ni macam biasanya kan orang buat crawling kat bawah kan macam dekat TV ke apa benda semua tu kan. So kita akan plus, okay, kita akan tambah text, okay, free text dekat sini. Okay, macam saya dah tambah. So marquee ni sebenarnya text lah. Okay, saya nak edit balik. Okay, ni jenis-jenis text lah. Dan bila saya nak buat dia macam bergerak tu kita panggil dia marquee lah. Okay, so boleh buat ni panjang ataupun sebab kita nak bagi dia bergerak nanti kan. Okay, kita boleh tambah, mungkin tambah sikit lagi. Jabatan, okay, saya daripada Jabatan Teknologi Maklumat. Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Okay. So biarkan je dia macam ni. Tapi sebab kita nak dia crawling, so kita ambil filter. So kita paste, kita plus, ambil scroll. Okay, so scroll, tak kisah nama dia apa. So sekarang ni kita nak dia buat ada limit ke tak? Okay, so actually kita nak dia gerak kan? Macam tu. Ke kiri ke kanan? Ataupun kalau dia terlalu ni kita kurangkanlah dia punya ni. Betul tak? Dia ataupun kita default balik. Okay. Once kita, kalau dia terlalu panjang nanti kita adjust dia punya ni lah. Okay, saya menggunakan ni untuk gerakkan. Okay, ke kiri ke kanan. Okay. So kalau macam dia terlalu panjang boleh adjust balik. Ataupun ni lah sebenarnya buat satu line je. Okay, logo-logo pun sama. Kita boleh add logo tu, tak ada masalah. Kalau macam kadang-kadang kita nak letak Facebook ke apa benda semua kat sini. So kita boleh add logo tu. Contoh, logo kan. Contoh. Okay, browse lah logo tu. Okay, letak logo tu di sini. Logo UIDM lah. Logo UIDM kan. Okay. So tak nampak kat sini. Sebenarnya berada kat belakang. Okay, bila kita klik tu dia keluar warna merah tu kan. Sebenarnya dia duduk di belakang. So dia di mana kita kena adjust lah. Kita kena tekan shift. Kena penuh dengan kesabaran lah. Okay, nampak besar sebab saiz dia besar kan, betul tak? So kecilkan lagi sebab saiz dia besar, so that's why dia macam tu. So tekan shift, gerakkan. Okay, gerakkan cursor tu. Tekan shift, gerakkan. Otak dia akan macam tu. Okay. Ni display capture. So kita kena ngam-ngamkan dia punya ni lah. Okay. Kalau dia nak mengecil, so kita letaklah macam tu. Ikut design kita macam mana, ikut kreativiti masing-masing. Right. Okay. Dan boleh letaklah logo-logo lain-lain lagi. Okay, setakat ni boleh ke tuan-puan semua? Okay, kenapa saya letak dekat belakang kain hijau? Kenapa saya letak kat belakang kain hijau? Okay, saya nak menggunakan chroma key. Jadi saya tak nak nampak ada hijau. Tapi kalau kita tak ada kain hijau, kita tak boleh buat kita punya background tu dekat lain. Okay. So, dia dekat sini juga. Okay, dekat bahagian video juga. Sorry, please. Betul. Video capture juga. Okay, filter.
kita akan add chroma key. Okay, add chroma key. So bila kita add chroma key, kita tak nampaklah hijau kat belakang tu. Right? Okay. So dia macam tu lah. Okay. Itu saja Cik Akasha. Mungkin saya perlukan soalan apa-apa yang boleh tanyakan. Okay. Saya teruskan streaming ke? Boleh? Okey, nampak menarik ya. Mungkin Puan Mas Suria boleh teruskan lagi. Ada lagi kan? Ada yang ada untuk setup streaming. Streaming ni baru kat OBS, belum lagi live lagi. Betul, belum. Okey. Tapi dekat live tu Ya, yang saya tahu kalau nak set up live ni kita kena ada maklumat kata contohnya kalau FB tu kita kena ada key dia ataupun kalau kat YouTube pun sama kan. Betul. Mungkin Puan Masyura boleh share macam mana? Boleh teruskan lah. Okey. So saya menggunakan akaun Facebook ataupun Facebook. Okay, untuk streaming kita perlu dapatkan stream key daripada Facebook. Okay, kebiasaannya saya menggunakan Facebook lah. Okay, mungkin boleh pergi ke private ataupun page lah, private group ataupun page. Okay, macam saya ada page, beberapa page. Okay, so dan kita boleh buat dua Okay, untuk page tu kita boleh buat dua. Sebentar, so kejap, dia besar pula kan page nya. Okay, so kita boleh pilih live dekat sini, live. Okay, kebiasaannya kalau kita nak schedulekan dia, kita pilih schedule lah. Macam kita sekarang kita nak live now. So apa yang penting adalah kita masukkan title-nya lah yang merah-merah kan. So live stream your class. Okay. So kalau tadi saya set up, saya takut line saya jadi slow kan. So ni kita boleh copy untuk stream key. Kalau kita guna terus direct camera, okay, kita boleh buat juga. So sekarang ni sebab kita nak pakai live daripada OBS kan, menggunakan use stream key. So kita copy stream key. Kita dekat bahagian live setup ni, kita ambil stream key. So kita copy. Okay, kita copy. So kita pergi kat OBS ni. Bahagian setting. Okay. Bahagian setting. Kita pergi kepada stream and kita ambil Facebook Live. Okay, untuk server default. Okay, and then kita paste dekat sini. Okay, show pun boleh. Okay, so bila di Facebook ni, okay, kita waiting dulu untuk live video tadi. Okay, bila kita tekan ke di OBS ni, bila kita dah start streaming, okay, kita dah start streaming, yes. Okay, dia akan bagi signal kepada Facebook. Okay, nampak? Dia akan keluar connecting live video. Okay, connecting live video, right? So kita boleh, baru dia kat sini warna biru kan? So button dia biru, kita boleh go live. Okay. So kita tunggu sebentar. Okay, so sekarang ni kita dah live lah. Okay, boleh tengok di dalam saya punya Facebook dah start live macam tu. Ataupun kita boleh copy bagi dekat kita punya kita boleh forward to page-page yang lain dan sebagainya. Okay, bolehlah share kan, betul tak? Dekat dan kita juga boleh seterusnya kita tengok dekat sini macam ni. Sekarang kita apa saja yang kita bercakap dekat dalam scene kita ni, paparan ni dia akan keluar dekat live lah. Macam tu. Itu di Facebook lah. Sama juga dengan YouTube. Okay.
So di YouTube kita buka YouTube, okay. Kita buka YouTube. Semua kena login dulu lah, siap-siap kan nak buat. Okay. Sama juga konsep dia, bila nak buat live dekat YouTube. Okay, macam sebelum ni kita tengok sesi sebelum ni, kita ada belajar tentang live dekat YouTube kan. Okay, macam mana nak jadi YouTube content dan kita content provider ataupun YouTuber lah kat sini. So kita akan pergi ke channel kita. Okay, your channel. Your channel. Okay, so kita akan go to customize ataupun kita terus create live pun boleh, tak ada masalah. Okay, so kita go live. Bila kita go live tu dia tak live lagi sebenarnya. Okay. And then dia ada streaming kan? Dia ada streaming. Sebentar dia. Okay, dia sama juga. Dia ada stream key juga. Okay, so stream key ni yang kita akan copy. Okay, so macam ni sebab saya dah set tadi tu saya nak buat untuk chapter 3 kan. So ni kita ubahlah untuk webinar. IPD stream your class. Okay, introduction. Alright, okay. Ni bolehlah ubah sebab saya subjek tu saya letaklah logo subjek saya kan. So kalau nak ubah change ke whatever lah. Jadi nak kekalkan pun biar je, boleh je. So kita ambil tadi yang UIDM kan, logo UIDM ataupun logo e-learning. Kalau tak ada tak apa, abaikan dulu. Okay, save je dulu. Ada sebenarnya dekat dalam download tu kan. Okay, so kita akan sebelum kita nak streaming tu, kita akan, that's why dia keluar macam ni sebab kita punya streaming ni kita belum ni lagi, kita belum ubah lah dia punya setting tadi. So kalau kita nak guna 2-3 kan, contohnya satu streaming dekat Facebook, satu streaming dekat YouTube, kita kena ada dua laptop lah ataupun dua device desktop ke, satu desktop satu ni kan boleh juga, tak ada masalah. Okay, so kita stop dulu streaming dekat dalam Facebook ni. Okay, so kita untuk tukar setting memang kita kena stop dulu. Okay, and then kita pilih lah, sebenarnya banyak ada YouTube, ada Twitch. Okay, Twitch ni pun saya ada cuba jugalah. Okay, ada Twitter, boleh show all lah. Okay, kita tengok YouTube YouTube, so tadi kita dah copy dia punya streamline dia, stream key dia, sorry, bukan, tak ada lagi, tak copy lagi rupanya. So saya copy. Okay, saya pergi dekat, saya pergi dekat OBS, so saya paste lah. So okay. So start streaming, yes. So di YouTube, so dia akan hantar signal. Daripada OBS dia akan hantar paket lah. Okay, so kita dah boleh live. Okay, dah boleh live. Sini sebab dia besar sikit. Dia memang ada delay sikit. Okay, betul. Dia akan keluar dalam beberapa second lah. Depends kepada kita punya line lah. Okay, so kita boleh tengok lah kat sini kita produce kan, kita sebagai producer. Okay, alright. Untuk connect dengan streaming itu saja ke YouTube. Ada soalan apa-apa ke? Okay, interesting Puan Mahsuriah. Cuma saya nak tanya sebab sekarang ni Puan Mahsuriah kita nampak hitam je. Mungkin ada peserta yang nak tahu macam mana kita nak linkkan katakan PowerPoint kita tu, kita letak kat belakang sambil kita terangkan kita punya nota,
nampak muka kita sekali. Mungkin Puan Mas Surya boleh share. Okay. Macam sekarang ni saya dah live dekat dekat YouTube kan. Okay. So when we go to YouTube memang kosong lagi. Okay, once saya nak buat dua macam mana ya. Okay, kejap ya. Saya cuba kecilkan sini. Dia akan screen capture semua kan. Okay. So sekarang ni bila kita saya ajarlah contoh saya terangkan berkenaan apa-apalah kan. Okay, sijil ke apa-apa saja. So sebenarnya dia dekat paparan di kita punya ni, kita punya YouTube, dia keluarkan keseluruhan. Okay, keseluruhan paparan tersebut. Okay, kalau tuan-puan boleh tengok saya punya YouTube. Dia tak nampak sebab saya okay, saya kena sebentar. So tadi display capture ke atas sikit. Dia okey, saya tahu kenapa. Sebab saya tutup mata. Saya tutup mata dia. Okey, kalau kita nak hide dia, sebenarnya tadi saya pergi tutup mata dia. Sebenarnya dia ada. Okey, macam ni. Bila kita buka mata kan. Okey, macam tu. Okey, bila kita mengajar, okey macam ni sebab saya berada di OBS kan. So, bila saya live, dia nampak sikit kan. Tu, nampak. Apa saja yang saya buka, okay, contohnya PowerPoint ke apa-apalah kan. So dia akan nampak. Okay, macam ni saya nak ajar guna streaming. Saya nak guna Sway kan, saya punya video slide saya. So bila kita play slide ni. Saya nak tengok apa yang dia keluar. Nampak? Menjawabkan Cik Akasha? So tadi tu sebab saya tutup mata dia lah. Okey. Itulah menarik lah. Sebab saya rasa macam kita kill two birds with one stone lah. Maksudnya kita buat streaming. Lepas tu kita katakan kita buat streaming, kita buat streaming kat YouTube atau kat Facebook. Nanti bila dah habis streaming, video tu akan automatic save kat YouTube lah. Jadi tak payahlah kita nak record lagi kan. Jadi kalau kat YouTube, YouTube bagusnya dia kalau video tu dia play ikut data rate ataupun bandwidth ikut yang package kita lah. Katakan kita guna package low, dia video tu akan play ikut setting yang rendah lah. Kalau kita gunakan Unify yang laju tu, mungkin video tu akan capai yang full HD lah. So saya rasa ni bagus lah untuk para pelajar dan pensyarah lah kan, gunakan ni untuk PDPT di atas talian. Betul. Jadi mungkin kita dah ada lagi ke Puan Puan nak share pasal ni? Pasal OBS ni setting ataupun buat demo ke? Kalau setakat boleh kalau kita nak macam track. Saya macam mengalami saya dengar balik suara saya sekejap ya. Sekejap. So dekat dalam OBS ni pada saya sebenarnya banyak lagi boleh explore. Cuma saya tak go through detail lah, macam tuan-puan nak buat overlay, nak buat overlay maksud saya kat sini kita nak buat kita punya macam overlay, image, banner semua tu kan. So kita boleh masuk juga dekat dalam OBS ni. Dan kita cara kita susun OBS ni sebenarnya ikut macam sedap mata memandang lah orang kata. Tapi macam ni kalau dia tak keluar sebab
Sebab kita tak adjust dia kan, macam tu. Okay. Dan overlay tu dia lebih kurang macam kita punya banner lah. Okay, kita punya banner. Okay. Pada saya, bukan OBS saja. Macam tadi ada soalan tanya, adakah kalau kita tak guna OBS kita boleh buat live? Okay, sebenarnya boleh, tak ada masalah. Okay, cuma saya punya saranan sebab OBS ni dia boleh ubah suai. Kita boleh orang kata tak naklah nampak kecacatan dekat sekitar kita kan. Kita nak dia nampak proper. Okay, macam kita mengajar pun at least biar kita je lah tak ada orang kata gangguan dekat belakang kan, betul tak? Kita lagi fokus. Dan kita boleh buat dua mod. Kita boleh buat recording, sebab hari ni kita punya topik lebih kepada streaming kan. Bila cerita streaming, kita menggunakan OBS ni sebagai orang kata medium untuk kita mixer kita punya produk ataupun kita punya video content. Okay. Okey, Puan Masyurah, terima kasih. Mungkin saya boleh bagi peringatan kepada peserta TVET Renom ni untuk mengisi soal selidik yang di chat tu. Okey, boleh ada link, pautan link kat situ. Jadi peserta hanya perlu klik di situ dan mengisilah dan tekan submit. Okey, mungkin kita ada masa lagi sikit. Mungkin Puan Masyurah boleh jawab soalan-soalan yang kat chat tu. Contohnya apa ni? Kalau kita guna dua screen, kalau kita guna dua screen, dia akan pilih screen yang mana untuk tayang. Maksudnya kalau kita buat dua screen setup, macam mana kita nak setkan supaya dia fokus kat mana? Ada tak cara tu, Puan Masyurah? Okey, biasanya bila kita buat live, bila kita buat live kan, saya tunjuk kat sini. Okey, biasanya saya suka guna studio mode. Okey, studio mode maksudnya sekejap. Okay, studio mode maksudnya dia ada dua macam ni. So satu kita nak standby untuk first, biasanya banner lah sebelum kita start live kan, betul tak? Okay, banner dia akan go dulu. So sekarang ni bila saya start live tadi, okay, di mana tadi? Di YouTube, YouTube. Saya tutup saya punya Facebook ni. Okay, live di YouTube tadi. Okay. Sebab tadi kita end connection kan. Sekejap ya, Cik Tasha. Okay, so once kita dah set, okay, tadi kita dah set kan. And so on. Okay, kita cancel sekejap. Sebab tadi dah turn off, so kita boleh live sekali lagi. Sekejap. Nak tunjuk dia punya kejadiannya lah, jadi ke tak jadi kan. So pakai je stream key yang sama tadi. Okay, pakai je stream key yang sama. Mungkin dia berubah-berubah jugalah. So copy je. And then pergi OBS balik. Okay, pergi dekat stop dulu. Sebab tadi kita dah stop dekat YouTube kan. So pergi setting. So pergi kat stream. Okay, kita ambil pilih YouTube RTMP. So kita paste. Takut dia dah berubah. And then kita okay, kita start streaming. Okay, yes. So kat sini kita tengok kita punya, kecilkan sikit lah ya. Tengok dia punya jadi ke tak jadi. Okay, tak ada masalah. Okay, so kalau dia dah excellent connection, okay, so kita akan nampak dia display apa kita punya ni. So tadi kan saya dah set yang first saya punya scene adalah banner saya kan, betul tak? Ni lah yang dia tengah live. So bila kita live, kita letak banner, so dia akan keluar banner lah. Okay, and then after dah habis, kita letak lagu ke whatever so on tu, background kita dah nak start kan, so kita tukar transition. Okay, so transition baru masuk. So tadi yang scene lain tu dia hide lah.
Okay, so sekarang ni bila kita dah pergi next scene ni, okay, yang kita nak tunjukkan second scene ni, inilah yang berlaku. So kita standby pula. Next scene, okay, kalau kita nak rehat kejap kan, so kita tukarlah transition balik. Macam tu. Biasanya kita buat ni lah, kita buat manual lah. Okay. Cuma bila kita macam ni, kita seolah-olah producer lah. Kita lah yang payahnya bila kita educate, bila kita pakai satu device ni, kita lah yang nak control transition, kita lah yang nak bercakap. So kalau kita ada dua device, satu desktop, satu PC yang kita nak bercakap tu senang sikit. Jawab ke soalannya, Siap Kasha? Ya, terima kasih Puan. Ya, maksudnya peserta lepas ni kena cubalah. So peserta jangan risaulah sebab kita rekod sesi webinar ni dan akan di-upload lah nanti di website kami, di website Tibet Binom ni. Okey. Jadi nampaknya Puan, kita dah di penghujung masa So nampaknya ada lagi Puan nak share? Tak ada, itu saja. jadi untuk rumusan saya nak any last word untuk yang peserta yang menonton webinar ni, selepas Puan buat sharing pasal OBS ni, apa akhir kata daripada Puan? Okey, pada saya kita sebagai educator, kita kena explore lebih lah. Okey, kita perlu sebab OBS ni bukan untuk kita saja, sebenarnya untuk student kita pun bagus, untuk kita ajar dia cara present yang betul lah, cara presentation, dan student pun macam kita juga ada masalah, kita punya hard disk kecil ataupun cloud storage kita pun dah penuh. So kita gunalah sekarang ni, setakat ni YouTube, Facebook memang dia bagi unlimited kan, sizing. So tak ada masalah lah untuk kita menggunakan, cuma kita kena bekerja keras sikit untuk faham macam mana teknikal nak menggunakannya OBS ni. Okey Puan, lepas ni nampak gayanya saya pun nak kena try lah lepas ni buat FB live satu. Okey, nak try untuk bagi confidence sikit lah. Okey, terima kasih kepada Puan Masuria daripada Politeknik Mersing kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi tentang penggunaan OBS pada petang ni. So pada peserta Tibet, jangan lupa esok kita masih ada lagi sesi webinar. Kita ada 4 slot. Okay, slot pertama virtual laboratory made easy, maksudnya untuk pensyarah yang buat yang membuat amali lah. So kita ada cara macam mana membuat amali di atas talian. Okey, yang slot kedua kita ada satu tajuk aktiviti dan tools untuk meningkatkan keterlibatan pelajar sewaktu PDPT. Maksudnya kita nak macam mana kita nak attract student kita untuk fokus dalam kelas di atas talian. Yang ketiga, kita ada seorang international speaker. Namanya Mr. Hassan Wilson daripada USA. So masa kita berlangsung tu, kita di waktu pukul tengah hari, tapi di sana pukul 12 malam. Okey. Dan last kali kita ada satu slot mengenai Genially, Bringing Your Content to Life daripada Puan Nazira binti Johar daripada USM. Okey, itu saja Puan. Nampaknya kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.